Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa qumu lillahi qanitin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Alhamdulillah, sidang jemaat yang berbahagia sekalian, banyak-banyaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sama-sama kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-11. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama berpuasa pada siang hari dan juga berqiyam, semaya tarawih, semaya witir di sebelah malam. Mudah-mudahan dengan semua tu kita dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Alhamdulillah, kita di tempat kita dilimpahi dengan berbagai-bagai nikmat. Kita dan juga saudara-saudara kita semua dan juga semua makhluk ni, Allah memberi nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan terbilangnya, tidak terhingga nak bila tak habis. Alhamdulillah, di tempat kita juga sama ada di bulan puasa atau bulan tidak puasa, bulan lain lagi, dilimpahi dengan nikmat-nikmat makan minum yang limpah ruah sepanjang masa, setiap waktu. Alhamdulillah. Di samping tu, Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, royak kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, panggil manusia semua, sama ada yang beriman atau tidak beriman, semuanya Tuhan seru supaya makan. Jadi boleh makan, boleh minum. Tapi dalam garisan dia, kulu mimma fil ard, makanlah daripada apa yang ada di atas muka bumi, halalan tayyiba, yang jadi halal dan juga baik. Masya Allah. Makanan yang halal yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita makan. Makanan yang halal jelas bagi kita. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Benda yang halal tu jelas, benda yang haram pun jelas juga. Sebagaimana panduan yang jelas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh makan berbagai-bagai macam jenis makanan yang ada. Daripada daging nate, daripada buah-buahan, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada apa yang dibuat oleh manusia, daripada makanan, semua adalah halal. Tapi di situ ada juga benda-benda yang
berkaitan dengan tidak halal, seperti benda-benda yang haram yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat asal dia, misal kata babi, harimau dan benda-benda yang haram. Dan juga yang haram berkaitan dengan milik. Kita boleh makan hak kita je, hak orang lain tak boleh makan. Nah, sekalipun hayah orang lain tak boleh makan, sekalipun buah nyoh orang lain, sekalipun buah kelapa orang lain tak boleh. Nah, dengan sebab benda tu adalah haram. Dengan sebab hak orang lain berkaitan dengan hak. Nah, oleh itu kita perlu jaga perintah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, dan kita juga diperintah supaya makan benda yang tayyib, benda yang baik-baik, benda yang bagus-bagus. Daun kayu boleh makan. Nah, buat nasi kerabu. Nah, buat kerabu, pucuk paku lah, pucuk niding boleh makan. Tapi ada juga yang benda yang tidak tayyib daripada pokok kayu. Baik daun kayu, mai rebus campur dengan gau tu, campur dengan gau ni, tidak tayyib. Nah, dah orang ada jual ayam lambak lah ni tu. Orang Rusia kata halal. Subhanallah. Nah, jauhilah benda-benda tu dengan sebab benda tu tidak tayyib. Dan juga tayyib juga termasuk bagi tiap orang. Nah, makan ni hok kita nak makan tu, misal kata kita ni kecil manis. Nah, nak makan benda hok manis banyak tu tidak tayyib. Nah, tak comel macam tu. Orang lemak banyak nak makan daging semacam tak comel. Kena jaga. Kena jaga makan ni. Dengan sebab perintah Tuhan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, suruh kita jaga makan ni yang halal dan juga tayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan ni suruh kita buat kejahatan, suruh kita buat al-fahsya, suruh kita buat mungkar, suruh kita makan benda-benda yang tidak halal, daripada benda curi, benda riba, benda sambung. Itu adalah suruhan daripada syaitan laknatullah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, mun jangan dia ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan ni dia sentiasa nak ajak kita supaya masuk neraka Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti. Dia tak ada ahli neraka dan dia usaha la ughwiyannahum ajma'in, aku akan tipu mereka itu semua, akan tipu anak cucu Nabi Adam semua. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin, mereka hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau gitu kita jadilah sebagai orang yang ikhlas, orang yang dapat ikut perintah Allah Azza wa Jalla di segi makan minum dan di segi lain-lain lagi, di segi ibadat, di segi makan minum, di segi pergaulan semua. InsyaAllah kita cuba diri kita supaya berada dalam garisan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Dalam ayat lain lagi, ayat 172 suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Suruh makan benda-benda baik. Panggil orang yang beriman. Kita semua orang yang beriman. Suruh makan benda-benda yang comel, benda-benda yang baik. Dalam hadis Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajula yatilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbu wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Hadis panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata, sesungguhnya Allah tu tayyib. Baik, bagus, comel. Dan dia tak terima melekat benda-benda yang comel. Allah tak akan terima melekat benda-benda yang comel, melekat ibadat-ibadat yang comel.
Benda ni jelas daripada peristiwaan dua orang anak Nabi Adam AS. Ketika dia buat gerbel dua orang, seorang buat tak molek, seorang buat molek. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterima daripada salah seorang dan tak terima daripada seorang lagi. Kerana buat dengan benda yang tak comel. Oleh itu kita kalau kita nak Tuhan terima amalan kita, insya-Allah kita cubalah buat sebaik mungkin, secomel mungkin supaya Allah Taala terima. Dengan rukun, dengan syarat supaya cukup. Wa innallaha amaral mu'minin, Allah Subhanahu wa taala suruh orang mukmin sebagaimana dia suruh ar-rusul, para rasul. Di akhir hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata, thumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi sebut seorang lelaki yang mana musafir. Dalam musafir biasanya dalam musafir Allah Subhanahu wa taala akan terima doa. Yatilus safar, insya-Allah dalam musafir banyak-banyak doa. Kalau ada musafir Allah akan terima. Yatilus safar asy'atha aghbara, berdebu-debu. Ya goseng, serudum, cuma habis tubuh badan. Musafir zaman dulu, tak sepuluh musafir zaman lah ni. Ya muddu yadahi ila sama, dia angkat dua tangan dia, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi sayangnya wa mat'amuhu haramun, makannya yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya yang dia minum haram. Makan orang lain, makan benda haram, minum benda haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia juga haram. Sengah daripada pakaian haram. Pakai hak Tuhan mengharamkan bagi orang lelaki. Misalnya pakai mah, pakai setera, dan juga pakai hak curi misalnya kata. Semua tu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dia dengan haram. Fa anna yustajabulah, macam mana nak terima bagi dia. Jadi syarat nak terima doa, kena makan benda yang suci bersih, makan benda yang tayyib, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima. Dalam satu ayat lain lagi dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Di awal ayat tu berkaitan dengan haji. Orang pada masa dulu, pada masa jahiliyah, orang jahiliyah buat ibadat di Makkahul Mukarramah, tawaf Baitullah tu dalam keadaan tak pakai gapo. Siang hari orang jatuh tawaf, malam rutin tawaf. Tu pada awal ayat ni. Di hujung ayat ni, kulu washrabu wa la tusrifu, kamu makanlah, kamu minumlah, tapi ada larangan wala tusrifu, jangan kamu melampaui, jangan berlebih-lebihan. Makan terlajak tak boleh juga. Ni kita puasa ke. Nak buka puasa hidayah tak siapa nak jepuk, subhanallah. Lebihnya makan ni wala tusrifu, Tuhan besar kita, jangan kamu melampau. Jangan makan bos sebut kata sedapnya tambah juga. 2 kali tambah tak boleh lagi. Wala tusrifu, Tuhan besar kepada kita, jangan kamu melampau. Makan sekadar je. Makan sekadar. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang melampau. Ada tafsir kata melampau sini makan benda-benda haram. Dan kalau kita tengok situ, salah satunya termasuk makan benda haram, yang kedua termasuknya makan terlalu banyak. Melampaui. Makan lebih telajak. Siapa tahu nak menyawa, siapa kena bakar cokeh nak bangun. Subhanallah makan. Buat puasa juga. Setengah ulama salaf dia kata, jama'allahu litibbi kulli fi nisfi ayah. Jadi separuh ayat ni, ulama salaf dia kata ayat ni royak berkaitan dengan kedoktoran. Royak berkenaan dengan kanpet, supaya kita sihat, supaya umat dia sihat, supaya orang yang turut ajaran Al-Quran berada dalam keadaan sihat. Imam Al-Bukhari kata, qala Ibn Abbas, kul ma syi'ta wa albis ma syi'ta ma akhta'atka khaslatan. Tafsir bagi tafsir ayat ni.
Makanlah apa yang kamu kehendak. Pakailah apa yang kamu kehendak. Tapi apa yang salah kepada kamu, dua perkara. Satu, saraf, melampaui, melebihi. Yang kedua, mukhayyalah, wala tusrifu tadi. Termasuk mukhayyalah, maknanya pakai pakaian yang megah. Kelebihan Tuhan suruh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka memberi nampaklah kepada orang, mencakaplah, meroyaklah. Tapi kalau dengan royak tadi melampaui, melebihi, timbul khayalat, timbul berasa megah, timbul berasa lebih pada orang lain, itu adalah ancaman daripada Allah Azza wa Jalla, larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, satu hadis lagi, Nabi SAW berpesan kepada kita daripada Ma'di Karib Al-Kandi. Dia kata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Hasbu ibnu Adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la muhalata faqul fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Rawahu Nasa'i wa Tirmizi. Tidak memenuhi oleh anak cucu Nabi Adam AS, termasuk kita, satu bekah yang lebih jahatnya, yang lebih buruknya daripada perut dia. Nabi banding buat perut kita ni sebagai satu bekah. Jadi bubuh isi satu bekah yang lebih buruk sekali ialah isi perut. Bubuh masuk dalam perut, bubuh segala-gala masuk dalam perut. Memadai bagi anak Adam ni ukulat beberapa makanan saja, sikit makan ni, padan dengan sikit makan ni. Kesihatan sungguh tu ajar kita. Nabi ajar kita dengan kesihatan. Kalau kita dapat boleh turut ajaran Nabi SAW, insya-Allah buat kita semua sihat. Yukimna sulbahu, makan sikit tu yang boleh betul sulbahu, tu lah belakang dia, sekadar tu je. Tidak suruh makan banyak. Bukan hidup mari untuk makan. Bukan hidup untuk makan dak. La fa in kana la muhalata, kalau tak boleh nak buat setara tu, fa thuluthun li ta'amihi, maka satu suluh daripada tempat makan kita tu untuk makan ni. Dalam kerapak kita bagi 3, sekadar tu je makan. 1/3 untuk makan ni, 1/3 lagi untuk minum ni. 1/3 lagi untuk cadar nak menyawa, nak menafah. Kalau makan banyak, siapa tahu nak menyawa. Jadi apabila makan banyak, bawa pergi kepada satu malah, yang kedua mengantuk, yang ketiga malah nak bangun, yang keempat hok panjang lagi. Ada zat-zat lemak-lemak lebih di tubuh badan kita, di perut dan di dalam darah dan sebagainya. Itu ajaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan makan. Daripada Anas bin Malik riwayat, inna minas sarafi, sesungguhnya daripada as-saraf tadi, bazir lebih tadi, melampaui tadi, an ta'kula kullamashtahaita, bahawa kamu makan semua yang kamu ingin. Waktu berasa nak makan, hari berasa nak makan semua kita ingin. Itu termasuk dari kata as-saraf, yang mana Allah Subhanahu wa taala larang wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Itu berkaitan dengan makan. Mudah-mudahan kalau kita dapat jaga makan, apa saja daripada tubuh badan kita yang lebih duk saksum dalam tubuh badan kita, lemak di perut lah, lemak dalam darah lah, penyakit manis dalam darah lah dan sebagainya, insya-Allah kita cuba susun makanan kita supaya tidak melebihi, dan benda-benda tu akan kurang, insya-Allah kesihatan akan kembali kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Barakallahu li wa lakum
في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة على النبي حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.